untuk hari ni punya, saya macam nak share, macam mana nak masukkan dalam kategori. Macam kita contohnya ada test, lepas tu ada semester kan. Jadi folder dah ada, cuma that folder for test for example is parent category. Nanti kita kena buat kategori lain, contohnya question 1, question 2 sampailah question 29 kalau saya untuk test kan. Kalau end of semester sampai 47 lah kalau you all untuk ni end of semester. So satu lagi tiap yang sub kategori tu, for example like dia parent dia EOS, lepas tu sub kategori dia adalah question 1 for example kan, question 1 sub dia lagi ada question 1A dengan 1B. Sub dia question 1A 1B tak? Question 1A dan 1B. Apa yang 1A 1B tu? Sub question 1 untuk question 1 sebab kita ada 2 set, kita kena masukkan 2 set. Okay. Jadi saya tunjuk tu. Okay, so kategori dia end of semester contohnya, lepas tu ada question 1 sampailah 47, question 47, tiap question kita ada 2 set lah. Jadi dia question 1A dan 1B, nama dia. Sama juga dengan saya kena buat test kan. So sama je lah, question 1 sampai 29 and then lepas tu ada question 1A and 1B. So dalam tu kita akan masukkan. Okay, cara nak masukkan upload the questions there are 2 ways. Satu, kita guna icon format tu. Maksudnya dia ada format dia. Maksudnya you import sahaja, dan kita masuk specific category according to the question. Satu lagi, kita create questions one by one. Kita kena create sendiri, nanti saya tunjuk juga macam mana nak create questions tu. Tapi one thing about the icon format ni, icon kan dia kalau figure, dia tak boleh masuk dalam format tu. Dia hanya macam questions yang without the figure. Macam which of the following is correct ke apa semua, and then you have options A sampai D and lepas tu answer dia. Okay, contoh. Saya bagi contoh dulu format icon ni yang memang you all kena follow format ni. Sekejap dah present tadi kan. So saya share kat sini. Ni sample questions lah. You all boleh nampak yang ni? Nampak. Nampak kan? Okay, dia dalam notepad. Maksudnya bila you dapat question end of semester atau test dalam Microsoft Word, nanti you akan copy paste buat bentuk macam ni. Ya, saya boleh sorry interrupt Sebab saya dulu ada problem dengan icon. Maksudnya kena in the first sentence, first question tu kena atas betul atas. Dia tak boleh ada space Tak ada. Dia memang kena ikut format betul-betul macam ni Kak. Sebab saya ada problem dulu. Saya go through the format dulu. Contohnya yang first kan question dia, and then memang tak ada space, in between tak ada space, and then jawapan dia A to C D. So make sure A ada dot, lepas tu ada space, then option. B dot space option. Same goes to C and D. And then answer dia kena capital letter semua, double dot, and then ada space, and then answer dia apa. Memang kena letak lah all this. Lepas tu next question kita ada apa? Space kat sini. Satu space and then satu space je. Next question satu space. Satu space. Saya rasa saya nanti share benda ni kat you all kot. Nanti boleh tengok, boleh ambil je terus. Dia ada kat dalam WhatsApp dia. Saya problem dah berapa kali tak pas lagi ni icon. Okay. Okay, yang ni banyak ni sebab nanti kita nak save image kan. So image bila kita nak insert, kita kena save image tu dalam bentuk JPEG. Image dalam bentuk JPEG. Image semua dalam bentuk JPEG. Nanti bila kita nak insert dia. Nanti kita akan go through one by one. Okay, next. Saya nak bagi contoh lah macam mana nak import, macam mana nak buat kategori. So, saya masuk iTaklim dulu, login. You all boleh login lah. Login dah. Kanas, suara Kanas lagging. Kanas. Sorry, lagging. Saya nak tunjuk balik yang notepad tadi. Notepad sekejap, kena buka lagi.
Okay, sample questions. Okay, this is one. Yang ni dalam notepad, maksudnya dalam bentuk icon format nanti bila kita import. Okay, sebab dia ada dua cara untuk kita import questions ataupun upload questions. One, through icon format, and another one, kita boleh create questions one by one. Atau macam tedious sikit lah. Questions normally kalau create one by one ni, questions dengan figures, dengan diagram, so dengan arrow semua yang complicated sikit lah, dan kita boleh create one by one. Yang ni icon format, jadi soalan dia biasa je macam questions normal macam ni dengan option, but make sure kena ikut satu-satu tau dia punya format ni, tak boleh salah sikit. Kalau salah sikit dia memang dia tak boleh import. Jadinya questions dia ni without the space yang atas ni, without the space, memang sebenarnya dia daripada Microsoft Words tu, you akan copy and paste straight away sini, Microsoft Words, copy and paste, and then make sure that you change the format. The questions them, yang 4 options ni like A, B, C, D, make sure that all capital letters, and each of A, B, C, D kena ada titik lah sini. Okay, full stop, and then space, and then dia punya option. Sama juga dengan B, C, D. Lepas tu answer dia semua capital letter, and then double dot, and then ada space, and then answer dia. Lepas tu untuk question, you kena ada space, and then the question stem, and then options and answer. Macam tu lah, and seterusnya. Tapi sample saya buat 2 je sample. Just nak show you macam mana you import. Okay tak format ni? Okay. Okay, satu lagi kita kena sediakan kalau contoh the questions with figures, figure tu you kena save dalam JPEG. Macam you letaklah nama question 1 ke ataupun any of the title of the figures. Okay, sebab nanti untuk insert. Okay, sekarang I show you di iTalim tu. Okay, sekarang ni iTalim saya dah login. So saya akan straight away show kita punya layout yang dalam Bio 1 Sem 2. Yang ni lah. Bio 1 Sem 2 ni kan. General punya. Okay. Kita pergi page Sem 2 Bio 1, right? And then kat sini ada dia punya mode dia. Okay, setting. Okay, klik kat sini macam tayar ni kan. And then pergi kat more. Right. You all okay following kan? Okay. Okay, pergi kat more. Lepas tu pergi kat question bank. Nampak question bank ni? Pergi dekat categories. So you click the categories. So kita klik categories. Alright, dia keluar macam ni. Ada kategori. Sekarang ni course dia SEM 2 BLL 0415 Bio 1. Yang ni dah buat lah. And then under this is actually SEM 2 2020-2021 ni parent category tau. Ni parent category. Sub dia ada POS, ada test. Macam semalam saya masuk ke dalam test lah. So sekarang saya tunjukkan macam mana nak masuk ke dalam end of semester pula. Test dia macam ni sekarang. Kalau saya klik test, okay, nampak kalau kita test, dia akan bentuk macam ni. Okay, ada question. Dan ni dia dah shuffle. Okay, dah shuffle. Ada question 1A, ada 1A dan 1B belum masuk lagi. Sebab nanti kita akan masuk 1B tadi. Okay, ini A lah sebab saya set A. Okay, dia macam ni. Dulu saya pergi ke tiap-tiap sub kategori tu, contohnya kan. Kita pergi kat edit ni. Edit question. Ini lah. Okay, so ni current category. Question 1, ada satu question dalam kurungan. Dekat dalam this category, current category. And then sub dia, saya letak question 1A kat sini. Question 1A. Question next is the question. Is the question. Lepas tu, ada default mark dia. Default mark dia 1. Lepas tu general feedback.
Jangan lupa kalau kita nak letak feedback, kita letaklah genre feedback dia. Lepas tu one multiple answer, sebab kita answer satu jadi one answer saja. Ni shuffle lah sebab memang kita akan shuffle. Number of choices, kalau klik sini number of choices, dia ada huruf kecil, ada huruf besar. Normally I'll choose A, B, C yang huruf capital letter kat sini. Okay. Dan bawah dia answers, kalau you nampak answer kat sini, dia ada choice one, ada group, ada feedback kan. Macam ni. Kalau choice one, this is actually option number 1. Sebab kita import icon tu, dia masuk terus macam ni. You don't have to type one by one. Everything is there. Answer dia pun dah siap. Answer dia maksudnya, kalau nampak grade dia 100% kat sini, means that is the answer. You boleh change sini. Dia ada grade 100, 90, 83 and so forth. So kalau answer normally is 100%. So answer dia A lah yang oxygen answer dia. Okay. Choice tu ada nitrogen kat sini kan. So ikut option yang tadi sebenarnya. Boleh letak feedback step satu. If let's say that you want to put feedback, but normally kita tak letaklah feedback. Kan? So ada 4 choice. Ada 4 choice ni. And then lepas tu, boleh save changes and continue editing. Then you can preview. When you preview akan nampak macam ni. Inilah which of the following testers is not present in the most suitable. Ni select one. This is the question. Itu shuffle. Kalau kita tengok tadi, oxygen A kan, tapi dia dah shuffle dah. Tapi answer, ada answer dia. Okay. Okay, next. Kita tu contoh. So, sekarang ni, kita balik question bank. Atas lah, question bank. I want to show you macam mana kita nak import. So, go to category. Sekarang, your end of semester ni kan, your end of semester kosong apa-apa lagi. Ada subcategory and so forth. So, how you going to do that? Kita klik end of semester, end semester kan, memang kosong kat situ. You can create a question and kalau you kena buat manually, you create a question lah. If not, pergi balik ke category. Boleh balik categories. And then lepas tu kat bawah categories tu, sebab kita nak add category. Ke bawah, scroll down. And you nampak tak parent category POS kan? SEM 2, 2020, 2021, betul? Okay. Dan lepas tu yang kat sini, kita letak, sekarang ni kita nak add category question 1. Kita buatlah question 1. Okay, then you add category. Sekarang ni nampak tak dalam edit kategori, nampak EOS SEM 2 dah ada question 1 sini. Okay, okay, so buat terus. Kategori tu merujuk pada soalan lah. Ya. Parent category is soalan untuk apa? Sebab tu yang kita kena groupkan together. This under EOS. Okay, sekarang ni saya buat category 2, question 2. Question 2 kan? Okay, category. Saya buat 3 lah dulu. Saya bagi sampel. So nampak tak sini? Okay. Saya tambah lagi satu. Question 3. Okay, question 3 sini. Area kategori EOS. EOS kan. So add kategori ya. So nanti you all yang buat first set, tak tahu macam mana you all nak bagi buat. Macam saya buat set A and then lepas tu kita buat set B. Jadi set A nanti saya akan masukkan lah. Okay, now kita nak import questions. Only you can go to EOS ni. Saya nak ajar you import questions. Lepas import dia akan keluar macam the whole set tau, macam tu. Banyak. Lepas tu daripada the whole set tu kita boleh lepas tu kita boleh terus hantar ataupun send to each of the different categories. Contoh saya pergi kat EOS sini. EOS. Okay. Sekarang ni kita import. Pergi EOS. Ini general tak, saya tak pergi kategori yang question 1, question 2 saya tak pergi. Saya pergi kat import straight away, import. Lepas tu you choose icon format. Klik icon format.
Tadi kan ada siapa share? Mizan kan? Mizan ada share pasal apa Dr. Siapa nama dia? Hamzah dia share file macam mana nak import questions icon dengan GIF. Yang GIF format ni untuk kalau answer dia lebih daripada satu. Sebab icon format ni answer dia satu saja. Sebab tu kita pilih icon format. Okay. Sekarang ni kita dah pilih icon format. Okay, and then normally kita boleh drag and drop saja file tu. So saya akan kecilkan, saya nak drop dekat sini saja. Or you can choose a file here untuk masukkan. Okay, so file supposed to be in Notepad. Okay, so saya kecilkan. Semua soalan ya Kak Nas? Semua yang tadi. Saya buka balik. 40, kalau 47 soalan masuk. Contoh. 45. Tapi as I said tadi, kalau untuk icon, kita tak boleh masukkan figure tau. Sebab bentuk dia macam ni je. Bentuk dia question and answer. Kalau figure Gambar tu tak you boleh? boleh masukkan later lah. You boleh insert later. Gambar tak boleh. Dia tak ada Maksudnya kita dahulukan soalan yang tak ada gambar ya? Ya. Ataupun kalau soalan ada gambar pun you just delete je figure dulu. Nanti you boleh insert kemudian. Boleh juga. For me, saya tak masukkan terus. Saya macam ignore je yang figure tu. Saya buat yang mana-mana yang tak ada figure. So it's easier lah. Dia tak ada lah macam leceh sikit. Okay. Sekarang ni saya klik sample question. Okay. Sorry. Sebab ni saya drag and drop. Sorry. Nampak? So saya drag je ni. Masuk ke dalam ni. Okay, dah. Okay, saya drag, drop. So sample question, lepas tu import. Just click import. Nampak? Importing two questions from file. Lepas tu continue, you just continue. So maksudnya kalau you ada 40 question for example. So 40 lah masuk ke dalam ni straight away. Okay. Now kita akan check. End of semester ada dua dah soalan kat sini. Tapi if you look at the question, dia under parent end of semester tau. Dia bukan under question 1 ataupun question 2. So sekarang what we're going to do, kita akan try to group the questions accordingly. Sebab nanti kita tengok question Microsoft Word Microsoft Words, you look at the question carefully, look at the question number, dan baru you masuk. We have this, how many molecules tu semua. Lepas tu first edit dulu. Edit kan? Ni ada edit question, dipikir apa semua lah. Tapi edit question, this is where you boleh masuk ke dalam specific category. So how you going to do that? Contoh, that question tu dalam question 1. Question 1 yang tadi ni kan. So what we're going to do, kita untick yang end of semester tadi. Current category tu you untick macam ni. Okay. Lepas tu contoh kalau question tadi tu adalah question 1, so you pergi kat question 1 end of semester. Okay, you click there. Then okay tak? You follow tak ini? Boleh Antik tu tak apa dah. Okay. Yang antik sebab untuk kita bagi kategori. Subkategori dia. Pergi kepada kategori soalan tu. Subkategori dia. Soalan tadi tu kalau dalam kita letak dekat iOS saja. Kalau kita letak kat iOS je dia macam general, tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam tu. Saya tunjuk balik. Kalau kita tick ni, maksudnya yang tadi kan, contohlah. Saya pergi balik question bank tadi, question bank. Sekarang ni saya buat je dulu ni. Lepas tu nanti later saya tunjuk. Okay, yang ni saya untick dulu. Kita pergi terus ke question 1. Sebab nanti dia akan leave pula. Lepas tu kena make sure that you number choices ni tukarlah A besar. A besar tu. Okay. Then answer semua dah ada. Sebab ni icon tadi. Sebab kan everything.
Then kita continue. Changes and continue editing. So just click there. Okay, click kat situ. Then kita preview. So normally kita preview dulu lah. Alright, so dia akan bentuk macam ni. Mana pula question? Dah hilang. Question dia tak masuk. Kenapa dia tak masuk? Kita kena tengok atas. Oh, soalan dia hilang. No wonder Soalan lah. tak ada. Sebab question name tadi dekat sini. Question ni Sepatutnya bawah. di dekat sini. Question tag sini. Tak apa dia boleh hilang macam tu. Yang ini question name ni kita boleh letak question 1 A straight away. Okay. Save changes. Kan? Itu dah ada. So sekarang ni kita pergi kepada continue editing. Ya. Azira. Yang tadi kenapa question tu tadi kenapa dia tak masuk? Kenapa kena ni edit question stamp tu? Tadi kenapa dia pergi kat question dia punya mungkin notepad dia. Something wrong dengan notepad. Sekejap kita tengok notepad dia. Which of the following is not an aerobic reaction? Itu je tadi kan? How many molecules? Sekejap. Yang ni soalan di mana tadi? Yang first Which of the following ke? How many yang how many kan? How many molecules macam ni kan? How many tadi kan? How many? Sebab ni bila ada dash ni dia ada masalah sikit kan ni. Ada dash ni. Sebab dash tu kan? Bila preview kalau benda macam tak complete kan, you boleh just type in je ataupun copy and paste balik. Okay, kita try satu lagi yang satu. Okay, kita tengok yang ni. Sekejap. Okay, go back to question bank. Kita pergi category. Sekarang nampak tak? Question 1 tu ada satu dah sebab saya dah masukkan satu question tadi. Bila saya klik kat question 1, ni question 1. Terus saya scroll down, dah ada satu question 1A sini. 1A sini boleh edit. So 1A later kalau anything you preview ada yang tak okay ke, dia punya perkataan tak cukup, semua dia edit. Kan edit, you edit. And then you boleh edit lah kat sini. Macam tadi kan, itu macam tak complete. Sebab dia mungkin dia tak boleh nak tag yang dash. So macam you kena complete sikit je. Yang lain tu dah supposed to be okay lah. And then check balik answer dia contohnya. Kalau answer dia, normally kita tengok balik, answer dia 3 kan? Maksudnya answer dia 3. Betul. So kat sini 100%, grade dia 100%. If bukan answer, grade dia none. Semua none. Okay? Okay. Sebab tu, you always nanti check and balance. You look at Microsoft Word, saya dapat end of semester ke, test ke, check balik. Nombor question tu satu, yang penting. Nombor question kena check. And then satu lagi, question tu betul ke tak betul. And then option dia, answer dia. Kena check juga, takut salah answer dia. So kena check satu-satu lah. And figure. Pergi balik, kita buat yang lain pula. Okay, next we go to categories as usual. Categories. Sebab ingat, kita end of semester kita ada import 2 question tadi, ada satu lagi question. So saya klik kat end of semester, saya klik there. Yeah. Ada tinggal satu question sebab kita tak masuk kategori, nampak tak? Bila saya klik dekat end of semester ni tadi, end of semester, dia parent category. Bila kita import guna icon, dia tak ada subkategori macam ni, tak ada question 1A lah, 1B lah. Terus je dia. Sebab tu yang penting yang selalu cakap kita kena ada sub kategori, so itu
look at. Macam tu. Yang ni dah masuk question 1A. Jadi sekarang untuk yang next question number 2, we need to put in the subcategory as well. Untuk question number 2 kan. Sekarang kita edit, go to edit, then edit the question. Yang ini, and question scroll down. Sekarang kat sini current category dia EOS kan. Tapi kita tak nak current category EOS sebab nanti dia keluar question. So we want that question to be that question is for question number 2. So you dah buat awal-awal tadi kan question. So choose kat sini, untick first, untick dulu. Okay. Dan pergi kat bawah, you pergi dekat, make sure topik dia betul kat atas. Ni saya punya test kan. You pergi end of semester, you dapat. Sebab saya tadi bagi example, kita buat 3 question. Question 1, question 2, question 3. So contohlah question yang tadi tu adalah question 2. Question 2. So you pilih question 2. Question 2 macam ni. Question name, nampak tak? Question text kat sini ada. Ada question text. Tapi yang tadi sebab mungkin ada simbol ke apa, kadang-kadang dia tak boleh detect. Bila dia tak boleh detect, dia tak keluar. Yang ni dia keluar. Kalau kita tengok which of the following is not an aerobic reaction. Ada je. Except that question name pun dia repeat the same thing. So what you need to do, you delete benda ni. Okay, you delete and then you buat category, this is question 2A. 2A. Question 2A kan? Ni question 2A kat sini. Okay, then bawah dia macam sama lah semua. Shuffle tapi ni saya terbesarkan dia. Okay, yang ni tukar ABC. Kena tukar tu dulu. Okay. Dan lepas tu bawah dia save changes and continue editing lah. Continue editing. Lepas tu kita boleh preview. Scroll down balik. Kita boleh preview. Kalau you tak nak preview dulu tak apa, later. Benda-benda ni kadang-kadang you masuk dulu baru you preview later. Okay, preview. So it's gonna be like this. Which of the following is not aerobic reaction? A apa-apa semua lah. Select one. Dah keluar. Contoh dia. So kita tutup dulu. Okay. Next. Di atas. Kita tengok balik choices dia kan. So check back. Make sure that you check. Betul ke jawapan dia? Glycolysis. Sebab tu kita ada answer dalam icon format tu. We have answer apa? Kena ikut format betul-betul. So answer tu dia akan masuk spesifik terus kat dalam ni. Senang lah. Kita tak payah nak masuk satu-satu. Kalau kita create question, we have to put in one by one everything. Ni fermentation jawapan dia. So sebab tu grade kat sini 100%. So because answer tadi D kan, answer ni D, but you have to check lah your end of semester dengan yang ni. That's the thing. Okay, next. Okay, kalau kita nak buat contoh, kita pergi question bank. Kalau pasal import okay tak yang icon tadi? Tak ada masalah InsyaAllah. InsyaAllah So tadi saya bagi contoh 2 je. So maksudnya you ada 40 question contoh je. So import satu-satu. Kadang-kadang ada one of the question tu tak ikut format. Nanti kita memang tak boleh nak import. You have tu yang paling penting sekali. Kita tengok satu-satu format. Make sure that ikut format dia betul-betul. Okay, kita go back to question bank. Question bank. Lepas tu kita pergi ke categories. So now saya nak ajar macam mana nak contoh lah. Sekarang ni kita tak tahu you nak buat set A ke set B ke kan. Contoh kalau you nak buat set B. So you pergi dekat question 1A tadi. Question 1. Ada question 1 kan. Scroll down question 1. Sekarang you dapat ada satu je. Question 1A. So macam mana you nak buat 1B ni? Jadi cara mudah, you boleh duplicate. Kadang-kadang question set A dengan set B ni dia lebih kurang sama je. Sama kan? So bila set A kita dah letak figure, dah letak semua-semua benda, so easier for you. Nak cara lagi mudah, you pergi kat sini, you pergi kat question 1A, you pergi kat edit, lepas tu you duplicate. Bila duplicate, ni yang kita kena ubah.
Dia punya current category question 1. Yes, question 1. Tapi sekarang ni ada question 1 category, question dia ni you kena ubah sini. Dia ubah kat sini, question 1B. So sekarang ni 1B dah tukar. So you just save saja. Okay, save changes and continue editing. Okay, okay, sekarang kita nak double check. Betul ke dah masuk ni? We look at question bank balik. Question bank. And then pergi kat category sebenarnya. Lepas question bank pergi kat category balik. And then look at question 1. Dekat sini dah nampak dah. Question 1 dah ada 2. So maksudnya dah ada 1A dan 1B kan. So you click here. You click here. Lepas tu you scroll down. Ni question 1. Ada 2 question. Dalam kurungan maksudnya question 1 with 2 question. And then we scroll down. Nampak tak? Sekarang ni ada question 1A and 1B. Jadi kena jarak sikit, kena edit lah sikit. 1A ni kita bagi dia space. Bagi space lah tak cantik lah. Dia tak standardize. Saya save dia. Then saya go back to question. Balik kepada question 1 tadi. Kenapa nanti? Nampak tak? Ada question 1A, ada question 1B. So sekarang ni you dah duplicate. You check back siapa yang kena buat set B tu, you kena edit lah kat sini. You edit. Edit question. Okay, you edit question. Soalan dia sebenarnya set B ni tak berapa banyak beza sangat sebenarnya. Kalau banyak beza nanti you have one by one lah dekat dalam ni. Figure kadang-kadang sama. Sebab figure kita dia bawa, dia complete, dia copy. Yalah. So for option you nak tukar, you can change the option. Normally, you kena tukar option kan. Ataupun you have to change the text tu. Nak tukar text apa. So that you check and balance, you check back the Microsoft Word satu-satu. This is the thing. Duplicate untuk set A, set B. So sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak create question pula. Macam ada figure tadi. How do you want to insert the figure? Kita pergi question bank. Pergi balik categories, question bank, right? Terus question bank, lepas tu categories. Then baru you straight away nampak EOS, ada question 1 apa semua. So sekarang ni kita try to make question dekat question 3 for example. Contohlah question 3 ni. Dia nak import. So, kita klik kat question 3. Klik question 3. Ini question 3 kan. Kat sini. Lepas tu kat bawah, scroll down ada create a question. So you create a question. Create a question, lepas tu take multiple choice. Ada ABCD, multiple choice. So, multiple choice and then add ya. So dia akan keluar macam ni. Question 3. So sekarang ni you buat apa? Set A ke set B? So question name ni, you terus letak question 3A. Contohnya lah you buat question A kan? So you buat question 3A. Question tag dia, question tag you refer to Microsoft Word tadi, you boleh copy and paste dia straight away sini. Macam contohnya dia ada question stamp. Ataupun atas kan, figure below, contohlah. Terus the structure of the lung. So, kita enter ada space kat sini kan. Kalau kita nak gambar dalam JPEG. So how you gonna do this? You go to this, apa tak ni? Di sini, edit image. Insert edit image. Insert edit image, okay. So you tekan kat sini. Klik. Browse repositories. Browse repositories.
Lepas tu, choose file. Sekejap. Choose file. Choose file. Lepas tu saya pergi desktop saya lah. Saya pergi dekat folder saya, specific folder. Ni uploading. Jadi saya letak spesifik dalam uploading question I taklim lah folder saya. Jadi saya dah siap actually save image lang tadi. Saya klik ke lang. Okay. And then upload this file. You click upload file. Okay. Dia akan keluar macam ni tau. Lepas tu dia describe this image ni kat sini. You letak lah lang. Image ke lang je lah pun tak apalah. Lang. Lepas tu save image. Nampak tak save image ni? Tekan je save. Mana? Save image. Bawah. Save image. Okay, just click save image. So dia dah keluar dah. Dia dah keluar kat situ kan. Dia boleh show the structure dia dah masuk dah. Dah masuk. Sekarang ni what you gonna do, you click je tepi ni. And then enter. Sebab kita nak add lagi question tadi. Figure video show siapa. Lepas tu what is the question stamp. Macam contohnya figure video which of the following, contohlah saya tambah which of the following. Yang ni you tak payahlah tulis tau. You copy and paste je. Ni saya je. Which of the following shows the label of violence, for example. Contractor. Contoh dia kan. Which of the following? Ada question ada sini. Okay, fine. Question ada complete option tak? Sini you pretend lah. Korang ni dia ada dah label. Macam label P, Q, R, S. Dah label sini kan. Sebab tu kita save dia dalam JPEG. Supaya kita tak hilang label ni. Kadang-kadang ada question siap dengan label. You have to choose saja kan. So ini dah label. You assume dah ada label. So option sekarang. Yang ada feedback. Kita tak letak lah macam ada feedback. So, option you just scroll down. Okay. Answer. Okay. Shuffle. Okay. Number the choices capital tadi, tukar capital, okay. Then kita turun kepada answer first one. For example, label dia P. Adalah P itu. Ini kalau contohnya P tu is the answer. Letak none ni 100%. Kalau dia answer. Nazira, yang kena yang 99% yang the percentage below tu untuk apa? Dia kadang-kadang dia ada banyak choices of answer ke. Tapi kita sebab kita satu je correct answer. 100 or none? 100 ataupun none saja. Tu kadang-kadang ada different kan, dia ada banyak ni. Choice dia itu choice 4 S. Okay. So kata Microsoft Word dia banyak kan, dia punya option, dia panjang statement dia, you copy and paste satu dalam tu. Kalau sebenarnya copy and paste, then make sure which one is the answer, then you change the grade. Kalau the answer, you change to 100%. Kalau salah tu none lah. Ya, kita ada option saja. So sekarang ni kita save changes and continue editing. Changes. Kita dah buat. Okay. So sekarang kita akan preview. Tengok macam mana dia comes out. Okay, preview. Macam dengan label lah, label P, Q, R, S saja je. Which one shows the label structure of a business. Sini tiba-tiba dia dah reshuffle dah straight away. Patutnya saya letak P kan, dia shuffle. Tapi answer dia tak lari. Answer dia is there. Sekejap. Kalau nak label daripada dekat file Word asal Dia daripada file asal tu, akak nak kena label. Dia normally kalau kita dapat dalam MCQ benda tu semua dah label kan. Sebab tu
Akak ni copy the whole copy ke paint. Nanti saya buat ke paint. Pen Contoh. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Contoh saya buat question MCQ dia tak dalam tempat. Sebab nanti juga ya, kalau tak satu masalah lain nanti. Set A. Sebab saya bilang set A salah. Contohlah. Mana yang ada label? Ni. Kan contohnya ada label kan A, B, C, D ni kan? Yang ni Kak? C. Betul tak? So, kadang-kadang kan label ni dia tak group together tau. Maksudnya jadinya kita kena copy semua sampai atas sikit. Kita kena copy daripada bawah dia sampai atas sikit supaya you masuk label-label tu. A, B, C, D semua masuk. You pergi kepada pin. You go to pin. Balik. Sebab saya tak save tadi. Saya Control C. Control C copy. Kalau print screen pergi pin boleh kan? Kalau print screen. Boleh juga. Kan. Saya buat macam ni terus. Dia keluar lah bawah-bawah tapi kita select selection kan, rectangular selection. Kita select yang ni je lah. Macam ni. Sampai modify crop. Crop. Yang ini letaklah question 1 ke contohnya. Terus kat jadi. Kita baca the whole thing. Sebab kadang-kadang memang bila kita nak copy kan, dia tertinggal. Label tertinggal kan. So jadi kena lebih yang bawah dengan atas. It includes everything. It includes all the label. Baik tadi. Ayung sebut statik ya? Ayung statik. Ayung lagi ke? Kau statik je betul kau. Lagging ke? Ayung dengar tak Ayung? Okey tak? Ayung? Tak apa je. Putus-putus lah Kak, putus-putus. Internet kau ke Ayung? Tak apa, continue je. Nanti kalau Ayun tak faham, Ayun akan tengok record. Jadi done with this, right? And then everything. Memang putus-putus. You go back to the question, right? And categories. Remember pergi categories. Tak, question 3 ada satu. So I click to the question, pokok lah. Untuk set B kan, you tak payah nak susah-susah nak masukkan the figure tadi. So I click here, 3-1. Ni 3-1 ni. Masukkan yang ni kan. Sebab dia ada question 3A sahaja. So what you gonna do, you edit question 3A, edit, you duplicate kan. So save in category question 3 ni. Question name, you buat question 3B. 3B straight away. And after that, lepas tu you look at the question again, probably the figure tu sama tapi question mungkin lain. Jadi what you need to do, you have to copy and paste lah. Daripada Microsoft Word. Look at the text dia semua and then kena copy and paste. So sekarang ni contoh you dah buat lah semua tu. You dah edit, you dah copy and paste, sikit here and there. So save changes and continue editing. So you dah buat and then kita check back the question bank. Pergi kepada categories and then we look at EOS ni, ada question 3 tadi, dah ada 2 dah. Sebab kita dah duplicate. So kita klik question 3.
Okay, klik question 3, nampak tak bawah dia? Dah ada kategori question 3A, question 3B. 3B. So again lah, kalau let's say anything with the question 3A ke 3B you nak edit, you pergi ke edit options here. Edit. Pergilah nak edit question ke, nak buat apa. Normally kita edit questions je ataupun nak preview. You pikir tu, kalau let's say you nak buat yang set B tu, actually you're using the same figure, but you don't want to do banyak kali you nak ulang nak kena import question, nak buat dalam JPEG lah kalau figure dia sama kan. So you boleh buat macam tu je, senang. Okay, so set B dia mudah sikit lah kalau macam tu. Tapi kadang-kadang ada memang question yang lain kan. But the figure normally kita maintain the figure, but it's just the question saja yang change. Okay. And satu lagi, normally kalau icon dia tak boleh, kalau simbol-simbol dia tak boleh nak import. Dia kena memang import. Dia kalau ada simbol-simbol tu dia fail to import nanti. Dia tak boleh detect. Jadinya kita kena edit satu lah. Kita boleh pergi dekat create question ke ataupun yang ada simbol tu you just delete je. Delete dulu. Biarkan dia punya words biasa. Yang ada simbol, tak ada diagram. You delete yang ada simbol and diagram tadi. And then you just import biasa. And then later, dah habis semua you dah import, baru you pergi satu-satu. Pergi tadi, you edit. Pergi edit question. Pergi edit question satu-satu. Then you tengoklah, contohnya dekat choice B ni. Dia kena simbol. Contohnya, dia kena simbol alpha untuk literal. Alpha, dia tak boleh masuk dalam icon. Jadi, you boleh copy dari Microsoft Words, pergi terus ke sini. Dia masuk alpha ke apa-apa semua. So that is how you make it lah. Okay. So, next kita just check that question bank. Okay, pergi kategori. So, tu satu tingkah yang kita kena tengok. So, in short, kita ada two ways how you want to upload the question. One, by importing using the icon format tadi, tapi make sure that format dia memang kena ikut betul-betul format dia. Titik, and then lepas tu everything, you have to check each one. And answer dia, double dot, and then lepas tu ada satu space, and then after that baru option. Okay, so inilah bila kita tengok tadi dah ada end of semester with question 1, 2 and 3. If let's say that you want to delete the question, yang ni sebenarnya kan saya dah huru-hara, dah disturb dah dia orang punya end of semester sebab saya nak try saja. So you can just delete je kat sini nanti. Can delete. Ataupun you, kalau bisa kata you dah banyak, you dah masuk ke dalam sampai 47 tapi salah ke contohnya, you pergi je kat end of semester ni. Contohlah, you pergi kat end of semester and you look at the question yang tadi, ini kan, you klik je kat atas, klik tu and then lepas tu delete. Lepas tu you can delete the whole thing. Okay, and ini sebab for purpose of like nak share macam mana kita nak import and macam mana kita nak create the question, macam mana nak create the category ataupun sub category. So that's why saya try buat satu-satu macam ni. Okay, tapi agak dia macam cakap kena remeh jugalah sebenarnya because you kena masukkan satu-satu. Macam ni kan contohnya test ni. Semalam, so I have to do one by one lah. Under test kan, under test mula-mula saya, sebab ada banyak figure juga sebenarnya test tu. So it ends up only like 15 ke 60 questions saja. 16 questions yang tak ada figure, semua sentences dengan option. Without the symbol semua tu. Sebab yang lain tu saya buat manual satu-satu. Saya masukkan manual je. Copy paste. So, dia akan keluar dekat test tu, menimbun ni. But before you nak masukkan for each of the category, you have to do lah satu-satu ni. Kita buat balik current dia, question 1 and so forth. Jadi ada 2 je lah. Okay. Kita tunjuk balik yang test ni. Ada satu question kan, nombor 2,
question number 2. Memang ada satu skip that question. And I buat dia manually satu-satu. Ya. Jadi bila saya tengok study, gambar dia sama question tu lah, lain. Jadi you tukar lah. You just have to change. And satu lagi, kalau let's say that the label tu kan you guna ABCD macam ni kan. Bila dia guna ABCD macam ni, jadi kalau you ni number the choices. Saya ambil A kecil, saya tak ambil yang besar punya. Sebab tu confused. Because the label ni ABCD kan, you letak ABCD dah mana satu, dia dah ada. That's why I think you know you letak UN. Okay. Tengok. A, B, C, D. Lepas tu saya tukar dia punya option kat sini. Nampak tak dia ni? A kecil, B kecil. So, normally kalau you tengok online yang lepas, SEM lepas, actually dia guna yang kecil. Tapi saya tak berapa guna yang kecil ni. Sebab normally kita punya option tu A, B, C, D kan. Yang besar. Tapi ni kan saya guna sebab takut dia orang confuse dengan label nanti. Nak pilih label. Sebab tu tak dibiasakan kalau you buat label tu you buat ABCD. Lain ni lah objek. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Rasanya tu je kot. Ada lagi tak? Apa lah? Ayah ada apa? Ayah boleh dengar? Ayah tak dengar eh? Okay, soalan ada. Sekejap saya buka sebentar ni. Ayung, freeze nampak. Ayung freeze. Ayung okay. Ada apa-apa tak? You all okay tak? Nazira. Cuma kalau nak testing sendiri, kita pakai ambil SEM lepas ada tak? Kita boleh pakai SEM lepas tak kalau nak buat testing? Boleh. Dekat grup sendiri lah. Dekat grup sendiri lah. Boleh kalau nak buat testing. Kita kacau pula ni question bank kan. Saya dah kacau ni question bank sebab nak tunjuk kat you all sebenarnya. Exactly kat mana nak masukkan soalan. Nak masukkan tak. Lepas tu saya Dulu problem saya adalah kategori, lepas tu nak masukkan question bank yang dulu tu, yang saya start tu. Sebab kalau format saya tak pun kita nak start. Dia start. Format dia, sub dia. And then kalau kita tengok yang lepas, kalau kita tengok question bank, memang merata-rata tak ada kategori. Semua question kan, pasal tak? Saya pening tu question bank tu. Sebab tu dia macam ni. Sebab tu yang question kena ada kategori tu. Kesian Ayung. Apa? Memang tak dengar. Hilang tak Ayung? Sorry saya salah meeting dia kata. Memang tak dengar. Dia malam memang macam tu. Nanti sebab kita